Selamat sejahtera semua. Nama saya ialah Syenggiri Anak Hannibal dan saya merupakan wakil bagi kumpulan kedua yang bakal membentangkan tajuk Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Sebelum saya memberikan sedikit penerangan mengenai tokoh tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan yang lain, iaitu Akmal bin Huda, Jensen bin Bennett, Kimberly Sim, dan Stefan Leo. Siapakah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini? Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dikenali sebagai seorang tokoh politik dan pemikir Islam ketika zaman penjajahan British dan Jepun serta berturutan Waimah selepas kemerdekaan. Beliau juga merupakan seorang pejuang nasionalisme Melayu yang tidak ingin memiliki sebarang masuk campur British ke dalam pentadbiran negara. Kenapa ya? Hal ini kerana pihak British cuba untuk mengadaptasikan cara moden ke atas rutin kehidupan orang Melayu yang berpendidikan berasaskan agama dan sosiopolitik Islam. Dr. Burhanuddin juga berusaha untuk mempengaruhi pemikiran rakyat tempatan melalui penulisan, pidato serta menubuhkan sosiopolitik bagi meyakinkan rakyat Tanah Melayu agar mereka terus bangkit untuk mengusir British dari Tanah Melayu. Namun begitu, usaha beliau menemui jalan buntu apabila beliau dituduh sebagai pengikut fahaman komunis atau bersekongkol dengan tentera Jepun yang tular ketika keadaan semasa tersebut. Hal ini kerana beliau tidak menerima baik kerjasama antara British dan pemimpin UMNO dalam perbincangan kemerdekaan Tanah Melayu. Sungguh luar biasa, bukan? Mari kita meneroka dengan lebih lanjut mengenai Dr. Burhanuddin Al-Hilmi bersama-sama. Nama saya Kimberly Sim Cincin dan seterusnya saya akan membentangkan tentang latar belakang Datuk Sri Burhanuddin Al-Hilmi. Pada awal kehidupan Dr. Burhanuddin, beliau merupakan anak pertama. Ayah beliau berasal dari Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat, manakala ibu beliau berasal dari Melaka. Dr. Burhanuddin dilahirkan di Kota Baru, Gopeng, Perak pada tahun 1911. Beliau belajar di Universiti Muslim Aligarh di India. Dr. Burhanuddin juga telah belajar homeopati dan beliau juga didapati pernah membuka klinik homeopati. Seterusnya, saya akan menjelaskan aktiviti Dr. Burhanuddin selepas peperangan. Selepas Perang Dunia Kedua, Dr. Burhanuddin menubuhkan Parti Kebangsaan Melayu Malaya iaitu PKMM. Parti ini menuntut kemerdekaan penuh bagi tanah Melayu dan menentang sebarang bentuk penjajahan Inggeris. Dr. Burhanuddin membawa PKMM ke arah mewujud Melayu Raya iaitu satu gagasan kesatuan politik Malaya Indonesia yang merupakan salah satu perjuangan utamanya. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Presiden PAS. Pemimpin Parti Islam SI Malaysia PAS berpindah tangan kepada Dr. Burhanuddin pada tahun 1956 sehingga kematiannya pada 1969. Di bawah kepimpinan Dr. Burhanuddin, PAS mempunyai orientasi menyokong kesatuan sekejar dan anti-kolonialisme. Beliau digambarkan sebagai seorang nasionalis radikal dan pemikir Islam. Kepimpinannya terpotong oleh penangkapan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri pada tahun 1965 dan selanjutnya dipenjara selama 1 tahun atas tuduhan berkomplot untuk menggulingkan kerajaan Malaysia dan memasang sebuah kerajaan pengganti yang lebih ramah kepada Indonesia. Ada sekali homeopati. Beliau juga dikatakan bertanggungjawab melatih 12 orang pengikut setia yang kemudiannya membantu mengembangkan homeopati di Malaysia. Kemudiannya, para pelajar dan pengikut homeopati kemudiannya bersepakat menubuhkan sebuah persatuan homeopati yang dinamakan Persatuan Homeopati Malaya yang didaftarkan secara rasmi pada tahun 1961. Presiden pertamanya ialah Dr. Burhanuddin sendiri. Beliau terus memimpin persatuan ini sehingga beliau meninggal dunia pada 25 Oktober 1969. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Akmal bin Huda. Seterusnya saya akan membentangkan tentang karier politik Dr. Burhanuddin. Penglibatan Dr. Burhanuddin dalam Parti Kesatuan Melayu Muda KMM di bawah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob merupakan pendedahan peringkat awal beliau dalam bidang politik. Pendedahan ini telah berlaku seawal tahun 1939. Ibrahim Haji Yaakob sedar bahawa
Ketukan Dr. Homopati itu sebagai pemimpin politik Melayu cukup berkebolehan. Oleh itu, peluang untuk Dr. Burhanuddin bekerjasama dengan pihak tentera Jepun telah diberikan tanpa tergagah. Hal ini demikian kerana propaganda penjajah Barat menjadi pembakar semangat kepada keinginan beliau dalam menghalang penjajahan oleh pihak Barat di tanah air serta kawasan lain di Asia Tenggara. Ketika Jepun menjelajah di tanah Melayu mengikat British, jawatan sebagai penasihat adat istiadat dan kebudayaan Melayu telah digalas oleh Dr. Burhanuddin. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab beliau ini di markas tentera Jepun di Taiping, Perak. Selain itu, pengliwatannya yang aktif dalam KMM, beliau telah mempunyai pengetahuan agama yang kukuh. Dan atas hubungan baik beliau dengan Ibrahim Jacob, beliau telah dicalonkan sebagai penasihat adat istiadat dan kebudayaan Melayu. Pencalonan ini telah diutarakan sendiri oleh Ibrahim Jacob tanpa teragak-agak. Kepercayaan ini diberi peluang kepada Dr. Burhanuddin untuk menunjukkan kebolehannya dalam memperjuangkan kemerdekaan kerana di dalam KMM, Dr. Burhanuddin tidak memegang apa-apa jawatan sekalipun yang penting dalam parti. Dengan jawatan yang digalas, beliau berjaya menunjukkan keupayaan beliau dalam menjadi seorang pengantara antara pihak tentera Jepun dengan bangsa Melayu, khususnya melibatkan perihal agama, adat maupun dari sisi politik. Beliau telah diberikan kepercayaan dalam menyuarakan pandangan serta mengumumkan cadangan kepada pihak tentera Jepun. Seterusnya, antara jasa besar Dr. Burhanuddin pada ketika itu ialah beliau telah menganjurkan Persidangan Ulama Malay Sumatera di Singapura pada tahun 1943, di mana terdapat ramai ulama daripada tanah Melayu dan Sumatera berjaya dihimpunkan. Pada tahun 1945, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung ataupun KRIS telah diserahkan pucuk pimpinannya kepada Dr. Burhanuddin oleh Ibrahim Jacob. Tujuan penubuhan KRIS adalah usaha untuk menuntut kemerdekaan serantau termasuklah tanah Melayu dan Indonesia. Sebenarnya KRIS dan KMM adalah sama dari segi dasar politik, nasionalisme dan keanggotaannya. Dari pengasasan KRIS ini, cita-cita dan matlamat bagi kemerdekaan bersama di samping merancang strategi bagi menghalang kemasukan semula British ke tanah Melayu, mengelakkan Malayan People Anti-Japanese Army MPAJA berkuasa serta membantah dakwaan yang menuduh Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung sebagai tali barat Jepun. Gagasan Malaya Raya atau Indonesia Raya diberi tamparan yang hebat pada masa itu, dan di sebalik gagasan tersebut, sudah tentunya Dr. Burhanuddin Al-Helmi, pertemuan antara Dr. Burhanuddin dan Ibrahim Jacob bersama Sukarno dan Muhammad Hatta hampir berjaya merealisasikan idea kemerdekaan serentak antara dua benua, Malaysia dan Indonesia. Walau bagaimanapun, keputusan Jepun untuk menyerah kalah pada 14 Ogos 1945 kaitu berlakunya Perang Dunia Kedua beserta peristiwa pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, sekaligus membantutkan keinginan dalam mengisytiharkan kemerdekaan tersebut. Sebaliknya, tanggal 17 Ogos 1945, kemerdekaan Indonesia telah diisytiharkan secara tergesa-gesa oleh para nasionalis Indonesia. Pengisytiharan ini telah dilakukan tanpa sebarang pemberitahuan kepada pemimpin radikal Melayu yang lain. Pembubaran KRIS beserta kongresnya yang berlokasi di Kuala Lumpur juga telah dilakukan sehari sebelum pengisytiharan itu. Pembubaran itu adalah bersamaan dengan kekalahan Jepun. Itu saja perbincangan saya pada hari ini. Terima kasih. Hai, nama saya Stefan dari Kumpulan 2 dan hari ini saya ingin membentangkan sumbangan Dr. Burhanuddin sebagai pemimpin PAS. Mari kita mulakan. Dengan pendidikan agama yang kukuh dan semangat nasionalisme yang tinggi, Dr. Burhanuddin bercita-cita besar membentuk sebuah negara Islam melalui parti PAS, iaitu Parti Se-Islam Malaysia, yang dipimpinnya dengan menerapkan undang-undang syariah atau hukum hudud dalam pentadbirannya. Seterusnya, Dr. Burhanuddin menjadi Yang di-Pertua Agong Parti PAS pada tanggal 25 Disember 1956 sebagai pemimpin tertinggi yang ketiga selepas Dr. Abbas alias. Dr. Burhanuddin telah membawa kemenangan yang gemilang kepada Parti PAS ketika pilihan raya umum pada tahun 1959 dengan memperolehi kemenangan
13 kerusi Dewan Rakyat dan telah menguasai 2 buah kerajaan, iaitu Kelantan dan Terengganu. Seterusnya, beliau juga telah menghantar memorandum berkenaan perlembagaan Malaysia kepada Suruhanjaya Red. Selain itu, ketika beliau menjadi pemimpin, beliau menentang hak kerakyatan jus soli, iaitu hak kerakyatan sama yang membawa maksud taraf kerakyatan yang diberikan berdasarkan tempat kelahiran tanpa mengira bangsa dan keturunan yang cuba diperkenalkan oleh kerajaan British. Itu saja daripada bahagian saya dalam sumbangan. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Jensen bin Bennett dan kali ini saya akan berkongsikan kesimpulan seorang tokoh yang bernama Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Secara kesimpulannya, Dr. Burhanuddin ini merupakan seorang tokoh nasionalisme yang banyak berjasa kepada negara. Hal ini demikian kerana suatu ketika dahulu beliau telah berjuang bagi memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu dan ingin mewujudkan sebuah negara yang kukuh ketika zaman penjajahan British dan Jepun. Selain itu, beliau telah menghadapi banyak rintangan yang pahit dan gundah gulana dalam perjuangan tersebut. Beliau pernah didakwa sebagai seorang yang berfikiran komunis ataupun bekerjasama dengan pihak komunis, sedangkan beliau begitu patuh akan ajaran agama dan syariat Islam. Di samping itu, beliau juga pernah dipenjara selama 6 bulan di Singapura kerana hasil penulisan beliau di akhbar tempatan tentang anti-British yang lalu telah menyemarakkan semangat kemerdekaan dalam kalangan rakyat tempatan untuk hidup bebas dari penjajahan. Tambahan pula, perjuangan Dr. Burhanuddin ini amal dihargai kerana beliau seorang pejuang nasionalisme yang mempunyai fikiran yang luas dan tabah menghadapi risiko dalam apa yang telah dilakukan oleh beliau yang begitu membahayakan nyawanya sendiri. Hal ini disebabkan kerana penjajahan British ketika itu mempunyai kuasa yang begitu kuat dan mempunyai pengaruh yang banyak. Seterusnya, beliau merupakan seorang tokoh yang berfikiran perspektif dalam perjuangan politik kerana beliau telah bertindak dari zaman penjajahan sehinggalah kemerdekaan tercapai. Oleh hal yang demikian, perjuangan Dr. Burhanuddin ini haruslah dijadikan contoh dan dibanggakan oleh masyarakat ini kerana beliau telah melakukan banyak usaha bagi memerdekakan tanah air melalui penulisan akhbar dan politik, sehingga beliau telah dipenjara selama berkali-kali oleh pihak British. Jadi, sekian saja daripada kumpulan kami, kumpulan 2. Sekian, terima kasih.